azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kedua, perbuatan yang banyak berturut-turut. Kedua daripada sebelah. Cuba balik tengok apa sebelah. Mubtilat. Ada lah. Sebelah ke berapa dulu? Sebelah perkara. Muka surat 502. Kedua daripada sebelah. Perbuatan yang banyak berturut-turut. Itu sebagai pala tajuk. Dan keduanya perbuatan yang banyak lagi berturut-turut seperti 3 langkah yang berturut-turut pada uruf. Sama ada sengaja ataupun tersalah batas semaya. Angka 1. Telah ittifaq para fuqaha di atas batalnya solat itu dengan perbuatan yang banyak. Dan menjalani ulama kita Syafi'i kepada bahawasanya marji' tempat kembali rajak ke pada diketahui ke sedikit dan banyak itu ialah kembali kepada uruf. Itu mazhab kita. Maka bagi yang dibilangkan manusia itu sedikit maka sedikit, dan dibilangkan manusia itu banyak maka itu banyak. Kata ulama Syafi'i lagi, 2 kali langkah yang pertengahan itu dan 2 kali pukul dan 2 kali tepuk itu dan umpama keduanya itu dibilangkan sedikit. Itu sikit lagi tu, tabik dia dah. Dan 3 daripada demikian itu 3 langkah ataupun lain dibilangkan banyak. Jika berturut-turut sama sahaja ada ia daripada satu jenis langkah atau beberapa jenis. Seperti sekali langkah dan sekali pukul dan mencabut kasut. Dan sama sahaja langkah-langkah yang 3 itu dengan qadar 1 langkah ataupun tidak. Musarah oleh mereka itu juga dengan batas solat itu dengan perbuatan yang keji. Perbuatan yang agak kata nampak berdoa keji, huduh. Seperti melompat yang keji. Walaupun selangkah tapi lompat. Kerana menafinya akan solat. Dan di atas demikian itu, maka perbuatan yang sengaja di sisi mereka itu membatalkan solat. Si Syafi'i lah. Dan jika sedikit sekalipun, sama sahaja ada ia pada jenis perbuatan solat ataupun lain pada jenisnya. Adapun terlupa, maka jika ada perbuatan lain pada jenis solat, bukan jenis semaya, maka batas semaya jangan banyak. Kerana bahawa hajat itu tidak menyeru kepadanya. Masa tak perlu kan. Adapun bila menyeru oleh hajat kepada seperti solat syiddatul khaufi, tu tak apa. Semaya ketika peperangan, perbuatan banyak tu gerak tu kat ni. Maka tidak mudarat. Jikalau banyak sekalipun, maka hak tu tak apa tu. Adapun apabila ada perbuatan itu daripada jenis semaya, jenis solat, seperti menambahi rakaat ataupun sujud dengan terlupa. Adapun dengan sengaja batal tu, dengan terlupa maka tidak batal solatnya. Tak apa tu, dalilnya. Hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallat zuhra khamsan wa sajada lis-sahwi wa lam yu'idha. Bahawa Nabi bersolat zuhur 5 rakaat, beliau sujud sahwi dan tidak iadahkan solatnya. Itu menunjukkan tak batal sebab lupa. Akar 1 tu hak asal hawasi tu. Kita baca sikit lah. Dia panjang banyak kita ambil sikit lah. Qauluhu dan kedua, perbuatan yang banyak lagi berturut-turut hingga akhir. Yakni membatalkan semayanya seperti berjalan 3 langkah berturut-turut dan memamuh 3 kali berturut-turut. Mamuh dengan mulut. Dan bergaru 3 kali berturut-turut. Tak boleh kata. Serta dengan gerak tangi. Tapak tangan lah. Kalau jari je tak apa. Tapak tangan. Pada orang tidak ada pada tubuhnya penyakit gantal.
Kalau orang tu kena tipu penyakit gatal bala, nak bergaduh tak boleh, lepas tu dimaafkan. Dan jika perbuatan yang banyak itu dengan 3 anggota sekalipun, seperti digerakkan 2 tangannya dan kepala dengan berserta, lepas tu maka batas semaya dengan dia. Jadi anggota suku-suku lah batal tu. Dan jika dengan lupa sekalipun kerana ia memutuskan peraturan semaya. Ada pun orang yang ada padanya penyakit gatal, kira-kira tidak kuasa ia sobat atas tiada bergaru. Maknanya kalau nak tak garu tu tak boleh, kena garu semata. Maka tidak batas semaya dengan bergaru 3 kali berturut ataupun lebih. Sebab apa? Kerana darurah. Ada masalah kena bala gatal tubuh tak apa. Maka pergi tangannya pada tempat yang digaru dan kembalinya dengan berturut-turut itu dibilang sekali jua. Bila sekali tu. Demikian lagi diangkatkan tangannya daripada dada dan dihantarkan atas tempat bergaru itu, dibilangkan sekali tu. Sekali juga tu. Jika berhubung salah satunya dengan yang satunya. Maka jika tidak berturut-turut pada surah pertama dan tidak berhubung pada surah yang kedua, maka dibilai pergi itu 1 kali dan kembali itu sekali yang kedua. Tolak lagi sekali, kelik sekali. 2 kali dah. 2 kali dah bila tu. Demikian lagi diangkatkan daripada dada tu 1 kali dan dihantarkan atas tempat bergaru tu kali yang kedua. Masalah tidak berturut-turut. Habis. Patut panjang lagi tu. Kita pergi pada tepi atas. Ada pun perbuatan yang sedikit, maka tak batas semaya je jika tidak kosak bermain-main dengan dia. Maka perbuatan yang banyak itu sama ada dengan 1 anggota atau berbilang-bilang, seperti digerakkan kepala dan 2 tangan. Jadi perbuatan yang sedikit ni kalau ada kosak main ke apa tak batal. Jadi mafhum di situ kalau kosak main tak boleh. Tak kosak taklah. Perbuatan yang banyak ni batal. Dan 1 lopak yang keji. Tadi sebut dah bawah dah. Seperti perbuatan yang banyak tu batal maya. Demikian lagi menggerakkan sekalian badan, bergerak tubuh maksud semaya. Ataupun kebanyakannya badan. Maknanya perbuatan banyak tu batal semaya. Bersalah jika bergerak badannya mengikut bagi gerak kaki. Tu naik tu. Kita bergerak kaki lah, tubuh ni bergerak diri dia. Hak atas tu masalah, hak batal tu kaki tak bergerak, tubuh bergerak. Tu batal. Bawah ni kaki bergerak, tubuh bergerak, turut kaki tidak batal semaya. Tak atas tu. Tak atas. Maka perbuatan yang banyak yang membatas semaya itu, jika dengan anggota yang berat, maka jika dengan anggota yang ringan tidak batas semaya. Ada bahas masalah batas semaya perbuatan ni, anggota hak kasar, anggota hak berat. Kalau anggota yang ringan yang kecil tak apa, tak batas. Seperti digerak segala anak jarinya, anak jari je bukan tapak, anak jari saja. Ataupun digerakkan lidah, lidah dalam. Ataupun kelupuk mata. Lah paulah kamak. Atau bibir mulut. Atau apa sudah kacau ni? Zakarnya dah. Maya subuh kah? Pada junjung kain. Pada kucing dalam. Tak ada. Dah, gengge kan zakar ni. Kena kasar-kasar berkira juga lah. Ulama fiqh bila kata orang ni. Tak. Jadi kira kita tak ada kira kita. Kena saboton padahal. Tak. Anggota ringan dia panggil. Tak apa tak ada tu. Dan jika beberapa kali yang berbilang-bilang
Lagi berturut-turut sekali pun, apa sekali pun tak batal. Tu sekali pun. Ambil di rakaat pertama tak bisa apa salah, tak ada bergaduh. Ongak. Nak marah gapo tak tahu. Tak apa, tak batal. Dan menyerupai dengan perbuatannya sedikit juga. Habis dah. Dan dimaafkan perbuatan yang banyak pada semaya syiddatul khaufi. Bukan co tu beki kita. Nak kho. Yo, pasal ada jadi co dengan kho ni. Kalau dia mau main komputer dia tahu lah. Font Jawi dengan font hak Arab tu ya huruf tular je. Bila kita nak buat jadi co kena tak font hak Jawi. Bila huruf hak Arab tak font hak Arab. Lepas tu tukar situ. Jadi kita tak ada nak tukar. Orang tulis tak ya tahu dah cara dia. Dan semaya sunat pada safar, lepas dah kita bahas dulu. Apabila ia berjalan ataupun digerakkan tangi ataupun kaki tak menatik. Atau maaf lah kata. Tak apa, tak batal kerana hajat dikala ia atas kenderaan. Habis ketiganya daripada sebelah dan ketiga daripada sebelah perkara membatalkan semaya berhadas besar ataupun kecil di dalam semaya. Batal belaka dah. Jika daripada orang tidak dapat air dan tanah ataupun orang daimul hadasi sekalipun batal. Yang lain pada hadasnya yang daim. Faham tak masalah kata gitu. Satu orang ni dia masuk waktu semaya, air pun tak ada, tanah pun tak ada. Wajib semaya tak? Wajib. Tengah-tengah duduk semaya dengan ketuk batal tak? Batal. Itu makna kata jika daripada orang tidak dapat air dan tanah, dia panggil faqidut tahura ini. Apa hukum semaya? Wajib. Bah kalau dia ketuk batal. Batal betul lah. Ataupun orang daimul hadasi, orang yang selalu mari hadas tak beradu. Tapi lain daripada hadas hak daimul hadasi tu, masalah lagi ni. Orang ni dia mesti kecing tak beradu, ternek. Titik semua. Anak negatif dia panggil. Kalau utah anak negatif. Trek. Kena semaya tak semaya? Maka cara semaya ada cara dia lah. Kena baruk, kena lagu mana tu ada kafiat dia. Lepas pada baruk. Syarat masuk waktu tu sahibud darurah. Bila ambil air semaya, sudah semaya. Tengah duduk semaya, hak tu titik mana tu? Hak dulu. Tengah duduk semaya, pak tu, hak titik lagi. Puk ketuk suti. Batal. Karena ketuk ni lain daripada hadas yang daim. Hadas suku tu dah. Habis kat tu. Tengok bawah sikit. Yakni berhadas sebelum daripada salam pertama. Maka tidak ada perbezaan antara berhadas tu dengan sengaja ataupun terlupa. Masalah hadas ni terlupa batal. Wah ketuk. Terlupa kawai tu. Batal betul lah. Dia tak supah lah. Kerana luputnya syarat daripada syarat-syarat solat, iaitu bersuci pada hadas tu syarat sebelum sempurna segala rukun-rukun. Adapun jika berhadas kemudian daripada memberi salat pertama dan sebelum salat yang kedua, maka telah sempurna solatnya dah sahnya. Itu tak atarah. Tak batas semaya, nak semaya semula tak boleh. Kena ambil wuduk semula tu. Dan ini tempat ijma' di sisi sekalian ulama muslimin. Hukum kedatangan hadas di dalam solat. Tengah-tengah duduk semaya, mari berhadas. Adapun apabila kedatangan di atas seorang oleh hadas, padahal ia berada di dalam solatnya, maka mengikut pendapat dan pandangan jumhur fuqaha, dan mereka itu ialah fuqaha Maliki dan Syafi'i, dan iaitu yang sahih di sisi ulama Hanabilah. Mereka berpendapat batal solatnya, sengaja ada ia ataupun dengan terlupa. Sama ada musalli itu bersolat keseorangan ada ia ataupun ia makmum ataupun ta'imih, batal belaka. Akan tetapinya tidak melarat oleh batal solat imamnya itu di atas solat makmum. Dia tak melarat jerakit kepada makmum tak, ta'imih lah. Isi mereka yang mengharukan istighlah. Istighlah tak sama makna menggantikan ta'imih, maksud istighlah. Dan di atas demikian itu, maka barang siapa yang mendahulukan dia oleh hadas dalam solat,
rasa batal solatnya. Dan lazim dia memulaikan solat semula, kena buat semula. Habis kat tu. Dalilnya kerana hadis riwayat Ali bin Talqin. Sabda Rasulullah, "Idza fasa ahadukum fi shalah falyansarif falyatawadda wal yu'idis salata." Apabila berkentuk seorang kamu dalam solat, tu bi angin, maka hendak berpaling ia dan berwuduk ia dan hendak ia iadahkan solat. Mana saat ni sudah patah. Dan kerana bahawasanya ia meluputkan satu syarat daripada syarat-syarat solat di tengah-tengah solatnya, atau wajah yang tidak kembali ia, malaikat akan pada masa yang lama dan perbuatan dan amalan yang banyak. Itu pastilah solat dia tu. Keempat, kedatangan najis yang tidak dimaafkan daripadanya ni batas semaya kat ni. Maksud kedatangan ni, kita tengah duduk semaya, jatuh tahi atas kepiyah kita, tak cicak ke, batas semaya tu. Lepas tu nak semaya, nak pergi basuh dulu, wuduk tak batas. Tu kedatangan. Maka jika jatuh najis yang kering di atas kain ataupun badan, maka dikibaskan dia. Ketika dikibah, gelebah, kibah lah. Dulu daripada masa luluh tamak nino, malah jatuh pak selalu dah, detik selalu. Ataupun najis yang basah. Najis basah, jika dicampurkan dia dengan barang yang jatuh atasnya dulu daripada masa tersebut, dengan ketiadaan digenggamkan, dipegil dan ditanggungkan, hak tu tidak batas semaya. Masalahnya kini kita tengah duduk semaya, kalau najis jatuh, kalau kita jetik lalu, kita kelebah lalu, tak atas semaya tu. Najis basah tu tengok, kalau kita gelebah dekat air, tak boleh. Dekat air di kain dah, tak jejak lagi perak dah, piyah-piyah tak ada dah. Tapi basah dah lagi, maka tu tak boleh tu. Najis basah dia dua, kena hak kering basah tapi makna kering dia panggil, tak ada lekat di kain dah. Ada pun hak kering macam berak banyak hari dah baru jatuh rupuk di angin, hak tu gelebah lalu, dia tak lekat basah dah. Pendek katanya, batas semaya lah kalau lekat bekah. Kalau kita jetik lalu tak apa. Dan kelimanya terbuka aurah atas semaya juga. Tengah-tengah duduk semaya belakang ni. Maka jika dibuka oleh angin pupuk derah, dan ditutupkan dia dengan bersegera, tutup selalu dulu daripada lalu masa sekurang-kurang tamak nino. Jangan widah kepada subhanallah, buka pak selalu dah katuk. Kalau buka pak tu biar kau dah terlama sikit, tak boleh lah, kena katuk selalu tu kau dah tamak nino. Tidak batal semaya, tak apa, selama tidak berulang-ulang dan berturut-turut. Jangan banyak kali lah, sekira-kira berkandak pada menutup kepada berapa gerak yang banyak lagi berturut-turut. Tu tak boleh. Maka jika ada yang demikian itu, demikian berulang-ulang dan berturut-turut sana, dan berkandak pada menutup di beberapa gerak yang banyak, batas semaya, tak boleh lah, ataupun semaya. Maka jika dibukakan dia dengan sengaja ataupun dibukakan dia oleh binatang seperti kera, jika dibukakan dia akan aurah tu dengan sengaja. Kita duduk semaya, duduk sah depan, nak tunjuk ke belakang, tahu cara mana? Tak. Nak tunjuk ke belakang, dia boleh sangat. Elok nak sikit. Buka mutik. Sengaja tu. Ataupun dibukakan dia oleh binatang seperti kera. Kera butuh. Hari tengok selok pun tamung tu buat. Selok kain. Ataupun lainnya. Ada tak kira lah, kira tak kira nama, kucing ke. Ataupun kanak-kanak yang belum lagi memayik. Budak, anak-anak kita, kalau selok kain. Apa hukum semaya? Maka batas semaya. Punahlah. Angin tak apa, kira tak boleh. Jikalau ditutupkan dia dengan segera sekalipun. Walau kita katuk selalu, tak boleh. Kalau itu masalah anak, kira tu duk masuk mah orang.
Anak buah-buah. Bawa kita semaya, ni apa ni? Apa lah. Tambung tu itu dah. Batas semaya. Demikian lagi batas semaya jika dibuka dengan tersalah. Halih juga tu. Dibuka silap tak boleh. Jika tidak ditutupkan dia dengan segera. Mafhumnya kalau tutup dengan segera, tak apa sebab tersalah. Itu dah. Ada mafhum. Dan keandainya daripada sebelah mengubah niat. Mengubahkan niat. Lagu mana mengubah niat? Seperti yang niat keluar pada semaya. Itu tak ada. Kita tengah duk semaya molek-molek. Beradu semaya. Masa malah. Habis punah lah semaya kita. Punah. Ataupun taraduk ya. Taraduk ni makna pergi datang. Payah kira itu. Was-was lah. Wawih kita panggil. Padanya. Taraduk ia seorang padanya pada niat keluar. Pada keluar semaya. Masalah taraduk gini. Itu semaya. Aku nak beradu ke aku nak terus semaya? Kita taraduk panggil. Aku nak beradu semaya ke aku nak terus ke semaya aku? Tu taraddadah. Batas semaya. Tak boleh dah. Ataupun digantungkan memutuhkan dia dengan suatu. Dia panggil ta'liq. Digantung memutuhkan dia akan semaya itu dengan suatu. Ta'liq. Kita cuma kain. Kalau hujan mari, aku nak pergi akik kain. Punah semaya. Ta'liq tu. Kita duduk tengah semaya. Kalau hujan mari, tak ada kecek dengan mulut hati. Kalau hujan mari, aku nak beradu semaya, nak pergi akik kain. Pakai selalu. Dah punah. Aku satu. Ada pun haji dan umrah. Maka tak batal keduanya haji umrah dengan dia, dengan niat keluar. Tak apa tu. Tak atas. Tu tak atas. Dengan ittifaq ulama. Dan puasa dan i'tikaf itu. Maka tak batal keduanya dengan dia. Tak apa juga. Niat keluar. Kita duk puasa. Puasa malah puasa. Tak atas. Terus pergi. Jangan dia cocok ubah sudah. Semata niat gitu dia tak apa puasa. Atas pendapat yang asah. Dan wuduk itu maka tak batal dengan dia barang yang telah lalu pada atas daripada di atas pendapat mana dah. Maka tidak batal dengan dia barang yang telah lalu. Balik dah. Di atas pendapat yang asah juga. Daripada tu kalau tak ada nak tak apa tu. Dia nak balik daripada di atas tu tak sah daripada tu. Di atas pendapat yang asah juga. Boleh kaca-kaca daripada tu. Barang yang telah lalu daripadanya. Tak situ. Hak buat mari dah. Tetapi berhajat yang baki itu pada niat. Hak lain pula. Dan para antara ini dan antara solat. Jadi semaya tak boleh. Hak ni tak apa. Ialah bahawa solat itu terlebih picik dan sempit babnya. Jadi bab dia terpanggil tak luah. Maka adalah memberi bekah itu dengan cedera niat terlebih bersangat teh. Dan seperti solat itu Islam. Maka batal kedua dengan niat keluar dengan ittifaq. Faham Islam. Agama ni kalau niat tak sah Islam, murtad lalu dah. Itu masalah Islam. Ya Islam molek-molek. Masa malah nak masuk nak jadi Islam, habis lalu dah, pakai jadi lalu dah. Cuba dengan semaya dah, itu Islam. Kedua tu di bawah. Masalah ta'liq. Dan jika tidak hasil sekalipun, hasil ke apa? Mu'allaq alaih. Gitu. Masalah kita ta'liq. Kalau hujan mari aku nak beradu akik baju, batal semaya. Walau hujan tak mari pun batal. Hujan tu mu'allaq alaih dia panggil. Jika tidak hasil, yakni jika tidak hasil mu'allaq alaih. Sekalipun apa makna? Batal. Pasal kita ta'liq. Dan jikalau perkara mustahil ada sekalipun, benda mustahil pun tak boleh juga batal agak ni. Seperti saya ada. Musagap pun saya ada dah mudah je. Saya ada. Tu nak udah klik ada. Ikutlah.
Kita taklid benda mustahil pada adat tak boleh jadi. Mustahil pada adat. Kalau hujan mah turun, gitu dah. Kalau hujan mah turun, pun nak wadu semaya. Tak biasa berlaku hujan mah, hujan batu ada. Tu mustahil pada adat yang panggil. Batal apa tu lah? Seperti ketiadaan memutuh oleh pisau. Tu mustahil kan? Tu misal mustahil. Dan asal pada ibadat itu disyaratkan jazam niat, tu asal dia. Dan ketiadaan taraduk padanya pada niat ataupun taklid, jangan taklid pada suatu. Ataupun taklid tu atas pada kata taraduk tu. Atas itu ya. Dan sungguhnya telah mengistisna oleh para fuqaha pada ini kaedah beberapa masalah yang terjadi ibadat padanya serta taraduk padanya. Ada kita taraduk ibadat kita jadi ada ataupun taklid. Ada telah mendatai oleh ulama Syafi'i daripada surah taraduk itu, antaranya satu, apabila kesamaan atasnya air mutlak dan air bunga mawar, maka berwuduk ia dengan tiap-tiap pada keduanya itu sekali-sekali, nanti sah wuduknya. Boleh ambil belakang dua-dua. Dan dimaafkan taraduk pada niat, tak apa, kerana darurah. Masalah yang kedua, apabila yakin bahawa atasnya satu solat ber 5 waktu dan tidak ingat ia akan 5 waktu. Masalah orang ni tinggal semaya 1 waktu tapi tak ingat hak mana. Nasi bersolat ia akan 5 waktu. Pakai wak 5 belakang tu dah sah solat. Tak apa. Dah tak ada duduk juga dah. Tu bukanlah kawaid hak itu asbah nazair. Masalah-masalah taklid pada ibadat. Satu pada bab taharah. Jika sok pada berhadah maka niat ia akan wuduk. Jika ada ia berhadah, itu. Dan jika tidak maka tajdid. Ini masalahnya. Dia ambil air semaya. Kalau aku berhadah, aku ambil air semaya. Kalau ada dah, aku tajdid. Apa dah tu? Buat sah je. Sah tak tu? Sah. Tak apa. Dia ambil air semaya. Kalau aku tak ada lagi, apakah jadi wuduk? Kalau aku ada wuduk dah, apakah tak jadi? Niat dua situ, sah tak apa. Taklid dipanggil. Kalau tu taklid dah tu, jika pada semaya, pada solat, sok pada kosa imam, maka berkata ya, jika kosa imam nasaya kosa aku, dan jika tidak kosa imam, maka mentamam oleh aku. Bang kita tengok tak imam tu? Maka ternyata ia imam tu kosa. Nasihat kosa ya boleh. Ini masalah hak ta'liq setengah masalah itu. Habis kata. Dan apabila ada di atasnya solat yang luput dan sok pada tunainya, maka berkata ya, aku bersolat daripadanya jika ada ia, dan jika tidak maka solat nafilah supaya saat ni dah. Dia semuanya qada dah. Kalau ada aku qada, kalau tak ada jadi sunat. Maksud gitu. Maka ternyata bahasa wajib atasnya. Ada qada sengerti weh. Nah saja memadai akan dia. Sah maya dia. Dan apabila bercampur muslimun dengan kufar ataupun syuhada dengan lain pada mereka itu. Banyak ni masalah banyak. Banyak Islam campur orang kafir. Banyak syahid dengan tidak syahid. Dan saya bersemaya di atas tiap-tiap satu itu dengan niat salah atasnya. Jika ada yang muslim ataupun lain daripada syahid. Boleh sebagai sore-sore pasal kita tak yakin. Pada bab zakat, apabila berniat ia akan zakat, hartanya yang ghaib atau tak ada tu ghaib. Jika ada ia baki, ya harta tak ada rumah. Kalau ada lagi, dan jika tidak maka padanya hadis. Maka ternyata ia baki. Tak, nasihat memadai akan dia zakat daripadanya yang gaib tadi ataupun binasa. Kalau tak ada, nasihat memadaikan dia pada yang hati. Jadi hak ada ni. Habis. Kita tinggal sikit, kita baca sedikit. Alah, naik ke atas pula. Maka jika dipalingkan semayanya, semayanya yang ia seorang padanya pada semaya tu, paling-paling tu, akan semaya yang lain. Ubahlah. Jadi semaya hak ni, ditukar nak hak lain.
dalam semaya tu. Padahal mengetahui ia lagi sengaja batas semaya. Tak boleh. Malaikat jika dipalingkan semaya fardu akan sunat mutlak, tak tu boleh. Kita ada buat fardu, kita ubah semaya fardu jadi sunat mutlak, waktu tak apa, tak atas. Tapi fardu kena buat semula lah. Tu paling, nak paling dia panggil. Dan memberi salam ia daripada 2 rakaat. Misal supaya mendapatkan semaya jemaah yang dituntuti-kan dia. Padahal ia semaya seorang diri. Apa tu dah? Tidak batas semaya. Ini kita ada semaya dalam masjid semaya sore. Tengok-tengok ada semaya tu bawa balik rakaat yang kedua, tak ada rakaat lagi lah. Mari jemaah di belakang pondok kecil. Kita jemaah apa kata weh? Bye-bye sore. Kita nak tupai jemaah, saat ni kita duduk buat dah, tengah dah buat. Kita batal fardu, kita jadi sunat mutlak. Duduk baca tahiyat, wisaleh, tak apa. Sebab apa? Sebab kita nak mendapatkan berjemaah oleh belakang. Atau atas tu. Jadi sunat lah. Bahkan sunat baginya, bagi seorang dipalingkan dia akan semaya fardu ni, yakni kepada sunat mutlak. Sunat pula ubah jika luah waktu lah, waktu banyak. Maka jika sempit waktunya, jadi kalau kita ubah lah, mau tak ada semaya lagi. Sekira-kira jika dipalingkan dia tidak mendapatkan sebaya dengan sempurna dan waktu. Waktu tu haram dipalingkan dia. Apa masalah tak? Masalahnya kalau kita nak jemaah ni, sunat kita paling, sunat kita ubah. Kalau waktu tu luah, kalau waktu sempit, haram. Kita sudah ngak ni. Dan ketujuhnya daripada sebelah, berpaling daripada kiblat dengan dadanya ke kiri ataupun ke kanan. Batal juga semaya ni. Paling kepala tak apa makruh lah. Musing ligak kepala tengah duduk semaya. Apa bunga tu? Tak apa. Tapi kalau dada jangan. Dan jika dipalingkan dia oleh seseorang dengan dikeraskan atasnya, orang paksa, jikalau kembali ia dengan segera sekali pun batal semaya. Padahal jikalau dipaling seorang dengan keras, orang ijbari, dia mau pusing kita nak kiblat dada kita beralih, batal apa tu lah. Bukan kata masalah di ikhtiar dak, disukai dak lah. Orang ijbari pun batal. Sebab apa batal? Kerana nadi yang demikian itu demikian dikeraskan atasnya saat itu. Paling dah payah kan. Siapa dia nak pergi paksa duduk semaya? Ada semaya. Bersalah jika berpaling daripadanya, jahil ia ataupun terlupa dan kembali dengan segera. Itu tidak batas semaya. Itu tak apa. Dia tak tahu paling dada bunga, dia tak tahu. Ataupun dia terlupa tengah-tengah duduk semaya paling dada daripada kiblat, tak jihad lain. Lepas tu klik mari semula pula dengan masa yang segera, tak batal. Sebab dia jahil dan terlupa tu ya. Tapi jahil tu kena kembali kepada hak asal, jahil yang memeluk Islam baru-baru dan jahil terjadi jauh daripada ulama. Dua tu ya. Habis takat tu. Dan harus yang tersebut pada semaya syiddatil khaufi dan pada semaya sunat pada safar. Sebut lepas dah. Dan ke-8 dan ke-9-nya daripada sebelah, makan dan minum batas semaya. Kita makan, kita minum batas semaya, tak boleh. Sama ada banyak ataupun sedikit. Dan jika ahliyu yang dicampur dengan yang lainnya sekali pun batas semaya. Batas semaya. Malaikat jikalau ia jahil akan haram ataupun terlupa, waktu tak apa, makzur, tak batas semaya. Jikalau sedikit makan ataupun minum, kalau banyak tak boleh juga. Dia tak sebab bab besar. Dalam bab semaya ni kalau kita jahil, kita makan sikit, tak apa. Terlupa, tak apa. Tapi kalau banyak, terlupa tak boleh. Dalam bab besar, selekeh. Kalau terlupa tak salah. Tak. Kau mau pergi seneka pun. Lebak besar. Akan satu turun di bawah. Qauluhu dan ke-8 ila akhirih.
Maka batal semaya dengan barang yang membatalkan puasa yang sampai ia kepada runggonya. Ia ada satu kaedah tu. Ma abtalas sauma abtalas salah. Tu kaedah ni. Ma abtalas sauma abtalas salah. Benda tu kalau batal puasa, batal semaya. Kita nak akah tak boleh kan? Kita nak akahnya ma abtalas salah abtalas sauma. Tak ada, tak kena. Tiap-tiap perkara membatalkan puasa, benda itu juga membatalkan semaya. Gapo batal puasa? Makan. Semaya batal. Tak. Gapo batal puasa lagi? Minum. Semaya pun batal. Kita panggil dah dia. Dia dah dah tu. Seperti sebiji lengur. Tak boleh dah. Dan seperti dimasukkan sewaktu ke di dalam telinga. Batal juga. Kerana batal puasa kan. Maka sampai ia kepada batin. Batal semaya. Dan dengan makan yang banyak dengan terlupa. Tak boleh tu. Makan banyak dengan terlupa. Batal semaya. Dan jika tidak batal puasa dengan dia sekalipun. Puasa tak batal dia ya dah makan banyak. Semaya batal. Adapun makan yang sedikit pada uruh maka diuzurkan dia dimaaf dan dimaafkan dia daripada orang yang lupa dan yang jahil. Maka barang yang dibilangkan oleh uruh sedikit maka sedikit ya, dan barang yang dibilang oleh uruh tu banyak maka banyak ya. Dan tiada kaitkan dia sedikit itu dengan umpama qadas biji lengur. Atau tak kira lah tengok uruh. Maka jika ditelankan dahak. Dahak tu kita panggil rohak. Rohak, kohak, dahak. Dua tiga lurah lah. Kuning yang turun daripada kepala ataupun yang naik daripada rungko yang sudah sampai kepada hak yang zahir daripada mulut dan dapat diludahkan. Maka tidak diludahkan dia. Ataupun ditelankan air liur yang mentanajih dengan umpama darah gusi dan jika putih ia sekalipun, ataupun ditelankan air liur yang berubah dengan merah umpama air pini, batal semayanya. Batal lah. Ada segala surah tersebut. Orang makan pini kan, mereka tak boleh selek lah. Kerana kaedah tiap-tiap yang membatalkan puasa membatalkan semaya. Kita sebut tadi kan, kullu ma abtalas sauma abtalas salah. Tu kaedah dalam bahasa Arab. Benda yang membatalkan puasa itu juga membatalkan semaya. Tak boleh nak akah dah. Nak kata tiap-tiap perkara membatalkan semaya, batalkan puasa, selegak ketuk batal semaya. Batal puasa ketuk tu. Tak kena ketuk pun gelak. Nak akah tak boleh kaedah tu. Habis tu. Akal satu turun bawah kita tinggal sikit tu. Qauluhu apa? Jahil. Dan menjalani ulama Syafi'iyah kepada batal solat itu dengan makan jikalau sedikit sekalipun, dan jika ada ia diikrahkan atasnya batal sepatutnya. Ikrah ni dipaksa lah. Kerana bersangat munafi akan solat setanadi. Dan mengistisna mereka itu ulama Syafi'i daripada demikian itu masalah akal. Orang yang terlupa bahawa ia dalam solat dan orang jahil dengan hari. Tapi jahil ni kerana baru masanya itu dengan Islam ataupun jauh pada ulama, maka tak batal solat dengan makan. Malaikat apabila banyak ia pada uruh matalih sebab lepas tadilah. Kita gilik sana sikit. Kata apa habis. Dan tidak batal bagai yang jikalau berlari aliu. Aliu berlari dengan yang baki daripada makan ni, celah-celah gigi. Di antara celah-celah gigi. Itu tak apa dah. Nak malaikat kamu lah, sugi dulu. Dan lemah daripada dibezanya. Kalau kita beza boleh tak boleh. Nasi 3 utik tak boleh tu. Tak boleh. Dan meludahkan dia seperti pada bab puasa. Dan musarah mereka itu dengan bahawa jikalau ada di mulutnya gula. Gula manis lah, cakar. Maka hancur ya. Kemudian maka menelankan yang hancurnya itu dengan sengaja. Serta tahu dengan hari ataupun taksinya pada belajar, maka solat itu batal, tak sah. Seperti demikian juga musarah mereka itu ulama Syafi'i lah dengan batal solat dengan mamuh jika banyak ya, dan jika tak sampai pada runggu suatu sekali. Dan ke-10-nya daripada sebelah, tertawa-tawa yang nyata dengan dia dengan tertawa saat itu 2 huruf. Mana kalau kita suka ternyata 2 harah tak boleh lah. Ataupun lebih. Ataupun 1 huruf yang memberi faham.
Dan jika terkerah atasnya tertawa-tawa, jika terkerah ni terpaksa, ataupun dia mau ijbah so kita suka tak boleh. Kalau tengoklah. Nanti tak kena. Dan ke-10-nya perkara membatalkan sembahyang tertawa-tawa yang nyata dengan dia dengan tertawa tu 2 huruf ataupun lebih daripada 2 ataupun 1 huruf yang memberi peher. Takat tu. Dan jika terkerah atasnya tertawa, tidak batal sembahyangnya. Terkerah ni makna kita nak menahan tak boleh lah. Nak tak boleh. Tu terkerah. Ataupun orang paksa. Maka tu tak batal sembahyang. Jika sedikit, kait lagi tu. Seperti bagai terdulu sebut. Tapi kalau banyak tak boleh ke? Dan kesebelahnya murtad wal iyazabillah. Na'udzubillah. Murtad tu kena kepada orang. Tak. Ya nak sengertinya riddah lah. Tapi tak apalah kecik murtad pun kita kerti murak dah. Sudah. Kesebelahnya riddah. Jadi dia pergilah kitab dia tu. Murtad ke murtad lah. Dan dengan perkataan ataupun perbuatan ataupun cita-cita tak boleh. Azir macam cita. Dan tinggal lagi beberapa perkara yang membatalkan sembahyang. Banyak lagi. Lah itu dah. Maka setengah daripadanya memperbuat suatu daripada rukun fi'li dengan sengaja batal tu pada lain pada tempatnya. Tambah rukun lah, bukan tempat dia. Seperti sujud ia dulu daripada i'tidal. I'tidal tak lagi sujud dulu ataupun i'tidal dulu daripada sempurna rakaat dengan sengaja. Itu pun batal. Batal belaka. Dan setengah daripadanya lagi memanjangkan rukunnya pendek. Batal juga tu. Rukun pendek ni kita panjang dengan sengaja. Mana rukun pendek? Iaitu i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Dia tak suruh tu. Bahasa dia tak suruh. Kita gilik sana belum pada tu. Maka 1 qauluhu maka setengah daripadanya ila akhirih muka 527. Maka batas sembahyang dengan menambah 1 rukun daripada segala rukun fi'li dengan sengaja. Kalau tambah atas lagi tidak bagi kerana mutabaah imam. Kalau kena turut imam tak apa. Kalau tak kena turut imam sah. Kalau kita jadi masbuk tak apa turut imam. Seperti ditambah rakaat ataupun sujud. Dan jika tidak ya tamakninah padanya sekalipun. Batal juga tu. Kata Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Dan setengah daripada menambahi rakaat tu bahawa tunduk orang yang semaya berduduk itu hingga berbetulan dahi dengan hadapan kedua lutut. Tambah rakaat dia panggil tu. Orang semaya duduk dah. Dia tunduk kepala sama dengan lutut. Tambah rakaat lah. Dan jika kena menghasilkan duduk tawarruk, nak boleh duduk tawarruk lah, dia kena tunduk dulu ataupun duduk iftirah sekali pun tambah. Bila tambah batal kerana bahawasa perkara yang membatalkan sembahyang itu tidak dimaafkan dia kerana menghasilkan yang sunat. Itu kaedah tu. Benda yang membatalkan sembahyang ni kalau kita buat nak dapat sunat tak ada hasil, tak maaf tu sebab tu batal juga. Dan tidak menafikan demikian itu bagian lagi akan datang pada tunduk kerana membunuh umpama ular. Itu tak apa bunuh ular. Ular tu panggil mudarat, tak bunuh dia. Kerana bahawasa sebab takut akan mudarat. Jadilah ia menempati darurah. Sebab tu kalau kita tunduk nak bunuh ular, tak atas maya. Dan keluar dengan menambahi rukun fi'li itu menambahi akan rukun qauli. Hak tu tak atas. Rukun qauli tambah tak apa. Tapi yang lain daripada takbiratul ihram dan salih. Seperti diulangi ke Fatihah. Maka tak batal dengan dia semaya. Dengan dia dengan ulangi Fatihah. Tambah rukun qauli lah. Tak apa. Dan keluar dengan sengaja itu bagainya jika ditambahkan dengan terlupa. Maka tak batal dengan dia semaya. Dan keluar dengan tak tiada bagi kerana mutaba'ah. Bagainya jika ditambahkan dia kerana mutaba'ah bagi ta'imih. Hak tu tak atas kok. Kerana kita buat tu kok ta'imih.
maka tak batal dengan dia semaya. Maka wajib atasnya mutaba'ah. Kata mutaba'ah batal pula situ. Jadi akas dah. Dan tidak batal semaya menyahja duduk yang sedikit kemudian daripada tunduk kepada i'tidah dan dulu pada sujud. Dan duduk yang sedikit kemudian pada sujud tilawah. Itu tak batal juga. Dan duduk sedikit yang sekejap lah. Bagi yang masbuk yang tiada pada tempat duduk dah. Kemudian pada salat imam. Itu tak apa, tapi sekejap lah. Adapun sengaja duduk dulu pada rokok, maka iaitu batalkan semaya dengan semata melampaui pada hak qiyam. Itu tak boleh. Demikian lagi tidak batal semaya menyahja tunduk daripada qiyam semaya fardu kerana membunuh umpama ular. Tak batal kan? Jika mubalaghah pada tunduk hingga sampai pada hak rokok ataupun lebih pada hanya akmal sekali pun. Kita muallifuhu hamish tepi tabak alamu. Habis kata dan setengah daripadanya membatalkan semaya lagi. Terkama dia makmum daripada imamnya dan terdulunya makmum atasnya atas imam dengan dua rukun dengan tidak uzur. Ini masalah ke jemaah ni. Kalau kita lewat dengan imam dengan dua rukun batal semaya. Tak ada uzur lah. Kalau kita buat dulu pada imam dua pun batal juga. Tak ada uzur ni. Hak uzur tu lain lah, masalah uzur dimaafkan, masalah hak takhalluf daripada imam tiga rukun tu hal lain kata. Itu masalah masbuk dimaaf. Dan setengah daripadanya menelan akan dahak dan lainnya. Itu pun batal juga. Bawah tu ibarat dalam kitab Buyah lah, insyaAllah. Dia membaca tengoklah tu. Babu sujudis sahwi. Bab pada menyatakan sujud sahwi. Ini bab pada menyatakan sujud sahwi. Bermula yang ditinggalkan daripada semaya itu salah satu daripada tiga perkara. Pertamanya rukun. Tiga rukun ni selera. Keduanya sunat am'a. Ini kena himbuh sujud sahwi. Ketiganya sunat hay'ah. Tapi rukun ni kalau sengaja batal. Tengok sini. Tinggal hak rukun lagu mana. Maka rukun itu tidak dapat diganti daripadanya sujud sahwi. Tinggal rukun tak boleh sujud sahwi. Bahkan jika teringat ia dalam semaya, wajib ia mendatangkan dengan segera dan sempurna dah semaya. Kena buat semula tu. Kita semaya tinggal rokok, lepas tu kita ingat, tak ada rokok lagi. Kena rokok semula. Jadi rakaat tadi tu mula tu. Kena buat lain. Kena buat lain. Bukan kata boleh sujud sahwi ni. Dan jika berkekalan lupanya hingga perbuat ia umpama yang ditinggalnya itu. Buat kita tinggal rokok. Sampakah kita rokok rakaat yang kedua dah. Jadi yang kedua ni sebagai ganti pertama. Ada lah yang ganti pada yang lupanya tadi. Makna kita kena tambah satu rakaat lagi lah akhir semaya. Dan lagu bagai yang antara keduanya. Jadi lagu saja. Dan datangkan barang yang tinggal daripada semaya. Nak tambah semula. Tambah lagi. Dan jika teringat ia kemudian pada salehnya. Lepas saleh, tak ada rokok. Dan hampir masuk pada uruh. Baru sudah, tak ada lama lagi. Dan kata ke, diaktibarkan koda yang dinakalkan dia pada Nabi. Ni dobik apa ni? Kata ke diaktibar hampir masa pada uruh. Nak dobik hampir masa pada uruh ni, pendapat kila mengatakan koda yang dinakalkan dia pada Nabi SAW pada kisah Zilyadain ni. Cerita yang sebut lepas tadi ya. Itu koda tu hampir. Wajib didatangkan dengan dia. Kena buat walau sudah sadar dah. Kena buat semula. Maknanya kita niat masuk dah semaya semula. Tak nak terbih ni. Lepas tu baca apa semua siap, wisalah semula. Kisah Zulyadah itu sebut dah tadi je lah. Bawah tu kita buat pula sikit lah. Hadis riwayat Abi Hurairah. Anna Rasulullah insarafa min asnataini faqalahu Zulyadain. Aka suratis salah amnasita. Ya Rasulullah faqala Rasulullah asadaqa Zulyadain qala an-nas na'am.
Wa qala Rasulullah fa shalla rak'atain ukhrayain thumma sallama thumma kabbara ila akhirih. Itu sebut dah tadi. Dan dibina atasnya barang yang tinggal daripada semaya dan sujud ia bagi sahwi. Itu kalau hak rukun. Hak tiga tu tiga hak rukun lagu tu lah. Dan sunat abaa apabila ditinggalkannya, dan sunat abaa ini oleh seorang lah. Sunat dijabarkan dengan sujud sahwi. Kata-kata. Ni kita nak bahas sujud sahwi ni. Hanya kedua ni. Dan sunat hay'ah. Lepas sebut dah tu banyak perkara kan. Tidak dituntut dijabarkan, dihimbuhkan, digantikan dengan sujud sahwi jika ditinggalkan dia. Jadi kalau tinggalkan, tinggal. Nak buat apa tak boleh lah. Pendek kata nak ganti pun tak boleh lah. Asbabu sujudis sahwi. Akan satu sebab sujud sahwi ni. Meninggal sunat abaa. Maka barang siapa meninggalkan salah satu daripada beberapa sunat abaa yang telah terdahulu sebut. Kita tepuk bahas dah dulu tadi kan. Kunuk, tasbih, awal, selawat ke apa semua tu. Sama ada dengan terlupa ataupun dengan sengaja. Sunat dijabarkan dia jawab tu. Jawab barang siapa ataupun khabar. Sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Akan semaya kita hak. Kita ganti, kita tinggal je lah. Tengok ke satu turun di bawah. Yakni meninggalkan salah satu daripada segala sunat abaa. Sama ada ditinggalkan dengan lupa ataupun dengan sengaja. Iaitu seperti meninggalkan tahiyat awal ataupun satu kalimah daripadanya. Tak boleh tak satu kalimah pun tak boleh. Tak mesti semua satu kalimah pun. Maka dikandaki dengan tahiyat awal itu lafaz yang wajib membacakan dia pada tahiyat akhir. At-tahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiyyu tadi. Nakirah. Ataupun meninggalkan kunut subuh. Jelaslah tu. Ataupun witir yang pada sebahagian yang kedua daripada bulan Ramadan. Nisfu lah, nisfu. Nisfu Ramadan. Witir nisfu puasa tu. Ataupun satu kalimah daripadanya. Tak boleh ke satu kalimah. Bukan semua satu kalimah tak boleh. Ataupun meninggalkan duduk tahiyat awal. Ataupun meninggalkan berdiri dalam kunuk. Atau meninggalkan salawat atas Nabi kama dia pada tahiyat awal. Ataupun duduknya. Ataupun selawatnya atas Nabi kama dia pada kunuk. Ataupun berdirinya. Ataupun selawat atas keluarganya. Kama dia tahiyat akhir. Ataupun duduk tahiyat akhir. Ataupun selawat atas keluarga Nabi kama pada kunuk ataupun berdirinya. Seperti telah terlalu sebut pada sunat abaa lah. Karena tersebut dalam hadis. Iaitulah hadis Abdullah ibn Buhainah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salla faqama fi rak'ataini fasabbahu bih wa madha falamma faragha min salati sajada sajdataini summa sallama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat lalu ia bangkit pada 2 rakaat, artinya dengan tidak membaca tasyahud awal. Bangun tinggal tasyahud. Lalu para sahabat mengucap tasbih di belakangnya. Kalau belakang pun subhanallah. Maka meneruh Rasulullah. Terus tak ada paling pedak lah. Maka tak kala selesai Rasulullah pada salatnya beliau sujud 2 kali, kemudian beliau memberi salam. Itu. Habis kata. Lepas tu riwayat asal lagi tu hak Buhainah juga temu riwayat lah panjang sikit tu dah. Yang kedua, memperbuatkan bagian yang tidak batal dengan terlupa. Ataupun ia mengerjakan bagian yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tidak membatalkan dia akan sembahyang dengan terlupa. Kalau kita sengaja batal, kita terlupa tak apa. Hak tu kena sujud sahwi. Seperti dipanjangkan rukunnya pendek. Rukun panjang rukun pendek kalau kita panjang dengan terlupa tak batal, tapi sujud sahwi. Kalau kita sengaja batal. Awal jadi tafsir kita. Iaitu tidak duduk antara 2 sujud yang tidak dituntut memanjangkan kedua. Dan seperti berkata-katanya sedikit. Berkatanya sedikit dalam sembahyang kalau kita sengaja batal, kalau kita tak sengaja sujud sahwi. Nampak tak? Dan makan yang sedikit. Ya kaedah yang sedikit itu kalau banyak tak boleh. Dan melebihkan rakaatnya dengan lupa. Dengan sengaja tak boleh. Lepas tu tambah rakaat ni yang kelima kita buat. Kalau sengaja batal, kalau kita terlupa. Tak apa. Hak tak apa tu sujud sahwi tu. Hak sujud sahwi. Pada sekaliannya. Sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Akan satu.
Dan sungguhnya telah ittifaq para ulama fuqaha di atas bahwasanya solat itu terbatal ya dengan tunak sekali ya, biasa. Dengan kalam yang sengaja. Sama ada banyak ataupun sedikit. Selama tidak ia bagi islahkan solat. Kalau untuk islah semaya tak apa, nak berjaga semaya tak apa tu. Hadis ni sebut lepas dah dulu tu. Kerana hadis Zaid bin Arqam kunna natakallamu ila akhirih. Hadis tu sebut lepas dah tadi. Kedua turun di bawah seperti berkata-kata yang sedikit, itu pun tidak membatalkan semaya dengan terlupa, tapi dengan sengaja batal semaya. Dah hukum di sini kena sujud sawi, itu yang kita nak bahas. Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla az-zuhra khamsan fa qila lahu azida fi shalah wa qala wa ma zaka qala sallaita khamsan wa sajada sajdataini ba'da ma sallama. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat zuhur 5 rakaat, maka dikatakan baginya, adakah ditambahkan dalam solat? Sabdanya Rasulullah, dan apakah demikian? Lalu berkata mereka, engkau bersolat 5 rakaat. Kemudian maka sujud Rasulullah 2 kali sujud, kemudian setelah beliau memberi salam. Ataupun memindahnya ketiga dah, ataupun memindahkan kauli, rukun kauli lah, daripada tempatnya, sama ada kauli itu rukun, seperti dia pindahkan Fatihah ataupun tasyahud akhir kepada bukan tepat, ataupun kauli itu sunat abad, seperti dia pindahkan tasyahud awal, itu sujud sahwi lah kata, ataupun kunut dengan diniatkannya kepada bukan tepat, ataupun kauli itu sunat hai'ah, tasbih kepada kah, seperti dia membaca surah pada bukan tepat. Semua 3 masalah tu. Maka sunat sujud sahwi pada sekalian. Sunat belaka. Sama ada ditinggalkan segala tersebut itu dengan sengaja ataupun tersalah, sebab ia meninggalkan tahaffuz, mana memeliharakan yang disuruhkan dengan dia. Mana kita tak beringat, tak ada mengamati, tidak mencakna dia panggil. Tinggal memelihara. Habis kata. Akan satu tu ke bawah sikit. Kita nakal Syadauk tu. Kata Syadauk Fatani dalam kitab Buriyatul Tullaq. Ketiga, dalam kitab dia ni, membaca rukun qauli yang lain daripada takbiratul ihram dan salam, ataupun baca sunatnya pada yang lain pada tempatnya dengan sengaja ataupun dengan terlupa, seperti baca Fatihah ataupun surah dalam rakaat, sujud sahwi lah kata, ataupun dalam i'tidal, dan seperti baca kunut dalam rakaat, bukan tepat belakang tu, dan seperti baca tahiyat dalam duduk antara 2 sujud, duduk antara sujud tu, dan seperti selawat dalam rakaat, bukan tepat belakang tu, maka sunat sujud sahwi, sebab dia memindahkan salah suatu daripada segala tersebut itu bukan tepat dia pindah sebab sahwi tu, kerana meninggalkan memelihara pun tahaffuz yang disuruh dengan dia. Jadi sama, ibarat Syadauk lebih kurang dengan hak di atas dia, lebih kurang sama. Ada pun membaca surah dulu daripada Fatihah ataupun membaca selawat dulu pada tahiyat, maka tak sunat sujud sahwi kerananya, tu saya dah sebut. Belum Fatihah baca surah, tak kena sujud sahwi. Kerana berdiri itu tempat bagi surah, kita berdiri ya. Dan duduk itu tempat bagi selawat. Maka tidak dinamakan mindahkan pada tempat tu. Adapun memindah takbiratul ihram dan salat dengan sengaja, maka itu batalkan semaya atau sah tu. Dan memindahkan tasbih rakaat dan sujud pada bukan daripada tempat kedua, kata Syekh Asnawi, sunat sujud sahwi, dan mengikutkan dia Syekhul Islam yakni Zakaria Al-Ansari di dalam syarah Manhaj, iaitu Fathul Wahhab, syarah Manhaj. Dibuka oleh kitab Umdatul Ahbab jilid yang keempat, ibarat Syadauk. Dan yang keempat, ataupun kerana syak pada meninggalkan sunat aba'ah yang tertentu, syak pun tak boleh juga. Baca ke tak kunut tadi? Sujud sahwi. Aku baca ke tak tahiyat awal? Sujud sahwi. Syak. Seperti kunut ataupun tasyahud awal. Seperti syak adakah ia baca kunut ataupun tidak?
Itu sujud sahwi. Demikianlah tasyahud awal sama. Maka sunat ia sujud sahwi. Bawah tu ibarat lebih kurang ya, kita nak syarat orang kita dah. Bawah tu. Sebab nak takmilah dia. Gila sana. Demikian lagi jika sok adakah yang ia tinggal itu kunut ataupun tasyahud awal. Atau pada orang yang semaya witir nisfu yang kedua pada Ramadan. Dia semaya witir. Dia sok kunut ke apa dia tinggal. Jadi hubungkan dia. Kerana ia kosak nak mendatangkan dia dengan dua tasyahud. Dia nak buat dua lah witir dia tu. Maksud 3 rakaat. Nak buat dua tasyahud. Maka sok ia. Adakah yang ditinggal itu kunut ataupun tasyahud awal? Hukumnya sunat sujud sahwi. Sunat juga. Ni masalah dia buat witir 3 ni. Buat witir 3 rakaat. Tahiyat 2 kali. Nah tu. Lepas tu sok. Kunut baca ke tak? Kau tahiyat awal tinggal tak baca. Demikian lagi jika sok ia pada semayanya diihtimalkan lebih. Dia sok pada semaya 5 ke 4 ihtimal lebih. Ihtimal bukan yakin. Maka jika sok ia jadi hak atas tasyahud sahwi ni. Maka jika sok ia pada semaya yang 4 rakaat, adakah sudah ia semaya 3 rakaat ataupun 4 rakaat? Dia kena tambah. Dia semaya zuhur 3 ke 4, 3 ke 4. Hendaklah ditambah serakaat lagi. Tambah selagi. Lepas tambah tu susah pula tu. Lepas tambah kena sujud pula. Kerana asal ketiadaan ia mengerjakan dia. Dan sunat sujud sahwi lepas pada tu. Ini banyak berlaku. Dan jika hilang soknya dulu pada salamnya, adalah ia rakaat yang keempatnya sekalipun. Kena sujud sahwi juga. Kerana taraduk ia pada lebihnya. Sebab kita ada wawih tadi. Akan satu tunggu di bawah. Di antara sebab bagi sujud sahwi itu ialah sok pada bilangan rakaat solat yang dilakukan dia. Kita sok bilangan semaya. Maka apabila sok seorang musalli di dalam solatnya, maka tidak mengetahui ia berapa rakaatkah yang ia sudah bersolat itu. Adakah 3 rakaatkah ataupun 4 rakaat. Ataupun ia sok pada sujud, maka tidak mengetahui ia adakah ia sudah sujud ataupun belumnya. Maka mengikut pendapat ulama kita Syafi'i dan jumhur fuqaha. Siapa jumhur? Malikiyah dan satu riwayat bagi Hanabilah. Mereka itu menjalanikan kepada bahawasanya dibinakan atas yakin. Iaitulah yang kurang. Ambil 3. Ada. Tambah selagi. Dah hendak ia mendatang dengan barang ia sok padanya. Tambah selagi. Lepas tu, dah hendak ia sujud sahwi 2 kali sujud. Dalil itu dah sebut tu. Dalil mereka itu ialah hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah bersabda, yang maksudnya lakuh pergi pada Jawi, apabila terlupa seorang kamu di dalam solatnya, maka tidak mengetahui ia adakah 1 rakaat ia bersolat ataupun 2 rakaat. So kedua tak cerak. Maka hendak dibinakan atas 1 rakaat, tambah selagi. Maka jika tidak mengetahui ia 2 rakaatkah yang ia bersolat ataupun 3, hendak dibinakan dia atas 2 rakaat, tambah selagi. Kena mihak yakin. Maka jika tidak mengetahui ia 3 rakaatkah ataupun 4 rakaat, maka hendak dibinakan atas 3, tambah selagi, jadi 4. Dah hendak ia sujud sahwi 2 kali sebelum salat akhir semaya dia. Itu satu hadis. Lepas tu hadis lagi tu dalil yang kedua. Akan satu tu kita ibarat syadak juga tu. InsyaAllah itu baca sedikit tu. Kita nak habis belum semaya ni. Ada lagi 10 muka. Kita habis belum semaya insyaAllah. Cepat-cepat. Dan jika lupa kata syu'awal ataupun kunut padahal sudah ia memakai dengan fardu. Maksud memakai sudah bersepakai dengan fardu. Dia syak tak syu'awal. Lepas tu dia masuk buat rukun lah. Seperti sudah sampai kepada tempat sah membaca Fatihah. Pada masalah tinggal tasyahud. Dia dah sah. Duduk berdiri dah lah ni baca Fatihah dah. Dia panggil bersepakai dengan fardu. Dan sudah ia sujud dengan dihantarkan segala anggota pada masalah kunut. Dia syak kunut lah ni dah sujud dah. Baik masalah tu dah. Dia syak tasyahud baca tak baca.
Lepas tu masa dia syak tu duduk berdiri baca Fatihah dah ada tempat. Maka jika ia kembali kepada tasyahud, turun duduk semula, ataupun kunut dengan sengaja lagi mengetahui akan hari, batal semaya, punah semaya lalu. Maknanya ketika tu tak boleh kita turun dah. Pasal kita dah bersepakat dengan fardu. Dan jika kembali dengan terlupa ataupun jahil akan hari, tidak batal semaya dan sunat sujud sawi. Itu hukum. Dan jika belum lagi memakai dengan fardu, belum kita berdiri bersepakat dengan hak fardu, maka sunatnya kembali dan sunat sujud sahwi, sunat turun semula. Ni ya, kita tinggal tahiyat awal. Tengah-tengah nak bangun teringat tak ada siapa hak qiyam lagi. Tengah-tengah kip kepala, tak baca lagi, turun semula. Dia kata lah patah. Hati. Tak baca lagi, selerak lah. Jangan siapa hak qiyam nak panggil Jika sudah hampir kepada qiyam pada masalah tasyahud ataupun sudah sampai kepada hak rakaat pada masalah kunut. Tetapi tidak sunat sujud sahwi jika belum lagi sampai kepada tersebut kerana sedikit perbuatan. Maka beberapa surah yang tersebut itu jika imam ataupun yang semaya seorang diri, makmum tak masuk dah. Makmum tu suku. Jadi bawahnya kita sebutnya barat syadak tu lebih kurang hak dibawa oleh pengarang kitab insya-Allah kita agak baca sedikit tu. Itu barat kitab Buriyah semua tu. Maka jika yang semaya itu makmum, wajib ia kembali mengikut imamnya. Tunggu imam. Imam kau tunggu imam tu. Pada bagai tempat imamnya. Malaikat jika perbuatan imam itu tersalah, jangan tunggu. Imam silap dah selerak. Malaikat jika perbuatan imamnya itu tersalah, ia mengerjakan sesuatu yang membatalkan semaya. Seperti ia qiyam sudah betul perdiriannya, maka kembali pula kepada duduk baca tasyahud. Tu tak boleh kita turut dia. Tak imam betul dah. Dia tinggal tahiyat awal. Diri betul pas cukup. Turun semula. Pas kita di belakang kita tengok ya tak imam buat dekan lah. Dekan dah. Wajarlah. Kita tahu dah. Kalau dia turun semula tu, maknanya semaya tak imam di sisi kita sudah batal. Pasal tak boleh turun dah. Jadi kalau kita turut tak imam batal. Dia tak boleh turun dah kan? Dia tengok. Seperti ia qiyam sudah betul perdirian, maka kembali pula kepada duduk membaca tasyahud, ataupun sujud ia sudah sempurna menghantarkan anggota ia 7, maka kembali pula kepada kunut. Masalah kunut. Dia tinggal kunut subuh. Turun sujud. Bangun semula pula. Kalau tak imam, kunut tak baca. Kita turut selerak tu. Kita turut tu. Kita kena tunggu bawah. Tunggu bawah. Tunggu dia lah. Jadi dia pergi, dia tak tahu boleh jadi, tapi kita nak turut tak boleh dia. Situlah. Maka tak harus makmum mengikut kembali serta imam, tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya. Tunggu tak imam. Jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah meninggal tasyahud awal, ataupun belum lagi ia berdiri, maka kembali imamnya duduk tasyahud padahal ia sudah berdiri betul. Wajib makmum itu berdiri. Pendek kata balik kita tunggulah. Tunggu tak imam. Jangan ia duduk serta dengan imam. Kalau sekali batal punah. Bawah tu kebanyakan ibarat syarak dah. Kita tinggal situ baca-baca sedikit dah. Sikit-sikit dah. Ibarat buyah syarak belakang tahu di situ. Masalah lebih kurang sikit sebanyak atas dia. Demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk. Sujud makmum. Demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Kemudian kembali imam kunut. Imam sujud dah. Belum daripada makmum tu kita nak turun sujud, imam bangun kunut semula. Maka tidak harus makmum kunut serta imam. Tak boleh juga. Bah kita guna, tetapi wajib ia makmum turun sujud. Apa masalah lah. Kita duduk oleh belakang dia mai subuh. Dia lupa kunut. Turun sujud. Kita slow je kita. Tengah-tengah nak turun, tak turun lagi. Perut bangun.
Mana tak meh? Kunut. Kita lagu mana kita? Kalau kita turut kunut sekali dengan tak imeh, tak boleh. Makna kita ketika tu, kita kena turun sujud. Itu makna. Tetapi wajib, ia makmum turun sujud. Maka adalah dua surah ini tidak harus makmum mengikut imamnya, kerana imam tidak sunyi daripada kembali itu. Jika tersalah sebab lupa tidak batal semaya. Itu hati imam. Kalau silap tak batal. Maka adalah orang yang lupa tak harus kita ikutkan dia. Orang terlupa ni kaedah kita tak boleh turut. Dan jika tidak batal semayanya sekalipun, tak boleh turut betul lah. Sebab terlupa. Ataupun disengajanya nyata imam tu, maka batal semaya. Bila dia batal, kita tak boleh turut dia pula. Pendek kata tak boleh turut belaka. Tak harus kita ikut akan dia, akan yang batal semaya. Tak imam tak ni lah. Bilangan sujud sahwi. Bermula sujud sahwi itu dua sujud jua. Terlupa berapa kali pun dua tu ya. Bukan dua kali terlupa 4 kali sujud. Dua tu ya. Dan jikalau banyak lupanya sekali pun. Dan wajib diniatkan sujud sahwi. Dia kena niat juga tu. Bukan semata mutlakon sujud kita tak ada niat. Kosak mari. Dan tempatnya dulu, tempat sujud sahwi lah. Dulu daripada saleh ni muzahab kita. Kita tengok bawah. Aku satu dulu. Yakni maka tak dapat tidak daripada berniat di dalam hati akan sujud sahwi. Kata Syekhuna Wahbah Zuhaili, dan berhajat niatnya itu dengan hati. Sebaliknya jika diniat dengan lidah, yakni berkata dengan lidah, maka batal solatnya. Tak boleh. Kata dengan mulut batal semaya. Dia suami hati lah. Aku dua turun di bawah. Tentang tempat sujud sahwi itu tidak ittifaq para fuqaha. Ini ada selisih. Di atas demikian itu. Maka menurut pendapat fuqaha Hanafi, bahawa tempat sujud sahwi itu adalah kemudian daripada salam semata-mata. Lepas salam baru boleh sujud. Sama ada pada ziyadah ataupun kurang. Hak kita buat lebih ke ataupun hak kurang lah semaya. Lepas salam lah. Artinya bahawa bertasyhud oleh seorang kemudian beri salam ia akan salam pertama, kemudian sujud sahwi ia, kemudian bertasyhud pula, kemudian beri salam seperti demikian itu. Dua kali nampak tasyhud tu. Tak, dua kali mazhab Hanafi. Maka jika beri salam 2 kali, salam. Nescaya gugur sujud sahwi. Di sisi siapa ni? Hanafi. Ambil tahu maklumat Hanafi tu. Karena hadis riwayat Sauban radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli sahwin sajdatan ba'da ma yusallimu. Bagi tiap-tiap lupa itu 2 kali sujud, kemudian pernah beri salam. Itu dalil Hanafi. Kita tengok pendapat depan pula. Dan menjalani fuqaha Malikiyah, dan iaitu muqabil pendapat yang azhar bagi ulama Syafi'i. Dan satu riwayat pada Imam Ahmad menjalani itu takluk situ kepada ditafriqkan antara ziyadah dan kurang. Dia ada beza lagi. Kalau hak lebih lagu ni, kalau hak kurang dia semaya lagu ni. Maka jika jatuhlah rupanya itu dengan kurang dalam solat, maka sujud itu adalah sebelum salam. Kalau hak kurang. Dalil mereka ialah hadis Abdullah bin Buhainah bin Malik bin Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama min al-ithnataini min az-zuhri wa lam yajlis bainahuma falamma qada salatah sajada sajdataini. Bahawa Rasulullah berdiri pada 2 rakaat pada solat Zuhur dan tidak duduk di antara keduanya, maka tatkala selesai pada solatnya beliau sujud sahwi 2 kali sujud. Itu belum salam sebab kurang tu. Dan ada pun ziyadah, ni hak tambah, hak lebih. Maka sujud ia kamar pada salam. Ada tengok hak lebih lepas salam, hak kurang belum salam. Bukan mazhab kita Syafi'i lagi tu, pendapat Azhar bukan. Hak ni dia pendapat Muqabil Azhar ingat mo dah. Hak ni Muqabil Azhar. Hak mazhab kita ni. Dalilnya kerana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya salla bina Rasulullah, ambil maksud terjemah Jawi. Maksudnya Rasulullah melakukan salatnya dengan kami 5 rakaat. Lalu berkata kami, wahai Rasulullah, adakah ditambahkan pada salat? Beliau bersabda, dan apakah demikian itu? Mereka berkata, engkau telah bersolat 5 rakaat. Beliau berkata, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Aku ingat seperti mana, seperti turra satu ya.
Aku ingat seperti mana kamu ingat, dan aku terlupa seperti mana kamu terlupa. Maknanya Nabi buat terlupa lah. Kemudian beliau sujud 2 kali, sujud sahwi. Dan jika dihimpunkan antara ziyadah dan kurang, dua-dua dah, maka sujudlah ia sebelum beri salam, kerana diterjihkan bagi pihak kurang. Pihak kuat balik kurang lah. Dan kalau jadi bagi Imam Syafi'i yang ialah pendapat azhar, ini mazhab kita nak pakai ni, iaitu satu riwayat pada Imam Ahmad bahawa sujud sahwi itu sebelum salam, tak ada kira. Sebelum salam. Diriwayatkan demikian itu juga daripada Abi Hurairah dan Makhun dan Zuhri dan Yahya Al-Ansari. Dalil mereka itu ialah hadis Buhainah bahawa Rasulullah sujud ia sebelum salam, seperti telah terdulu sebutlah. Dan kerana bahawa diperbuatkan dia kena islahkan solat, untuk nak baiki semaya lah, islah, maka adalah ia dulu daripada salam. Seperti bagi jika lupa seorang akan satu sujud daripada salat. Adapun ulama Hanabilah maka menjalani mereka itu kepada bahawasanya sujud itu semuanya adalah sebelum salam. Mereka pada 2 tempat yang sahaja yang warid nas dengan sujud keduanya kamar dia pada salam. Mana? Dan keduanya itu ialah apabila beri salam ia daripada kurang rakaat, wakil lebih daripadanya. Seperti bagi disebut pada hadis Zuljadain itu. Atau hak kurang tu. Maka tu kena sebelum salam lah. Dan hadis Imran, annahu sallama min salasin fasajada ba'da salam. Kalau ini masalah hak lepas salam ni, 2 masalah dah. Masalah pertama bila beri salam daripada kurang, jadi kerana kurang rakaat, bukan lebih daripadanya. Ini hak ba'da salam ni, 2 hadis ni. Dan tempat yang keduanya apabila beritihad oleh imam ataupun mencari akan yang lebih sesuai, maka hendak dibinakan dia atas golek zon. Dan pada perkataan ketiga bagi fuqaha Syafi'i, diberi pilih akan dia, jika ia hendak ke sujud sebelum salam maka hendak sujud sebelum salam, dan jika selepas maka hendak sujud selepas. Ini pendapat yang ketiga daripada fuqaha kita ada lagi dalam mazhab Syafi'i. Lepas tu silakan tengok rajak yang kita tulis di bawah tu, kalau kita ada. Dan sunat dibaca subhanaman la yanamu wa la yashu, bawah. Yakni disunatkan membaca 2 sujud sahwi itu subhanaman la yanamu wa la yashu. Dan sebahagian ulama yang lain pula berkata, dan yang zahirnya seperti zikir tasbih dalam sujud solatnya, iaitulah biasalah, iaitu subhanarabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi 2 lah kita nak bawa. Buat 2-2 sini, buat 2-2 selalu sini. Maka jika memberi salam dengan sengaja di atas, padahal ingat akan sahwinya, ia ingat kena sujud sahwi, memberi salam malah tak dapat lagi ia sujud, tak boleh lah, pasal kita sengaja. Sama ada panjang perceraiannya ataupun pendek, tak kira, ataupun lupa ia dan panjang perceraian pada uruf, tak boleh juga. Maka demikian itu juga tak dapat lagi ia sujud. Dan jika pendek perceraiannya, hendaklah ia sujud sahwi. Kemudian pada dikosakkan kembali kepada semaya. Gini, kita semaya, kita kena sujud sahwi itu. Apa-apa kita terlupa. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahwi dah lagi. Masuk semula, sujud sahwi boleh. Tapi jangan lama. Kalau panjang perceraian, tak boleh dah. Tak boleh. Pasal terlupa. Adapun kita sengaja, beri salam malah sujud. Pas sudah usah nak sujud semula, tak boleh dah, kerana sengaja. Betul lah. Dan apabila sujud ia jadi kembalilah kepada semaya. Bila jadi kepada semaya, maka wajib ia memberi salam yang lain pula. Salam semula pula. Dan apabila berhadah, batal semaya pula dah, tak asal. Dah. Dia semaya sudah dah. Assalamualaikum warahmatullahi, teringat mari. Tanya balik belakang. Tak bila? Amal sujud dekat ni. Bila terdak. Soalnya pula. Niat masuk dalam semaya, apa dia ni, sujud sahwi. Lepas sujud sahwi, salam tak boleh lagi, ketuk situ, kena takbir semula lah. Jadi tak asal dia panggil, bagi hak sunat kena buat di humwi letih dia panggil. Tak apalah.
nak hak baik nak hak molek ke. Tapi hukum lagu tu bila berhadas batas semaya. Padahal kita bina dah ni. Jadi rutuh sampai kakang hak dulu. Batas kepingnya. Ganggang semak luruh habis lain. Tak usah dia hukum lagu tu. Kedua tu bawah kita belum baca, dan yang terakhir untuk kita jilid yang pertama. Dan demikian lagi luput sujud sawi itu dengan sebab memberi salam dengan lupa. Kemudian daripada ingat yang panjang masa pada adab. Tetapi jika lagi singkat masa pendeklah singkat dah, maka sunat kembali membawa sujud sawi dengan tidak takbiratul ihram. Masuk saja, bukan Allahu Akbar tu, masuk saja. Masuklah semaya, niatlah. Lagi dengan syarat jika tidak yang mendatangkan atasnya bagai menafikan semaya. Jangan batas semaya. Dan jika mendatangkan atasnya kemudian pada salihnya, bagai yang menafikan semaya. Seperti keluar waktu Jumaat ataupun niat iqamah orangnya semaya kosa. Kemudian pada salihnya ataupun habis safarnya sebab sampai perahunya ke tempat kediamannya. Kemudian daripada salihnya ataupun melihat akan air orang bertayamum ataupun habis masa menyapuh moza, kemudian daripada salih, maka tertegah ia daripada sujud pada sekalian surah tersebut itu. Tak ada sujud lah. Habis masa panggil. Dan apabila sujud, yakni apabila berkandak sujud pada orang yang sudah memberi salih dengan terlupa itu, jadi kembali ia kepada semaya, maka wajib diulangi salamnya kemudian pada sujud. 2 kali salih lah. Dan jika datang mata atas tadi. Dan jika datang sewaktu yang membatalkan semaya kemudian pada sujud, dan dulu daripada salamnya kedua ni, salam hak baru pula, maka batallah semayanya. Dan jadilah semaya jemaah itu semaya zuhur apabila keluar waktunya kemudian pada sujud sawi itu. Kata Bagawi, bermula sujud pada surah yang tersebut itu haramun atas orang yang tahu halnya, kerana bahawasa ia meluputkan jemaah. Dia kacau nak buat lagi jemaah tak dengan sebab sujud sawi, bukan dia. Tak. Itu haram sujud tu. Bagawi katalah, dengan sujud serta dapat yang menghasilkan dia dengan mendengar sujud. Menghasilkan dia akan jemaah tu. Jadi kalau dia tak sujud, dia dapat jemaah. Bila dia sujud, habis waktu haram sujud tu. Itu pendapat Imam Bagawi. Alhamdulillah tamat juzuk pertama, dan akan sambung dengan juzuk yang kedua pada menyatakan bab salah. Bila tak tahulah, kalau tak mati aja haji ni insya-Allah. Allahu alam. Daripada awal sampai akhir kita jilid yang pertama, ada silap salah sikit banyak, harap tolong fikirlah, bakat-bakat tasheh, bakat-bakat tolong jaga. Hadis-hadis yang kita tidak didapati dalam hadis kita ni, maka bakat-bakat musyarakah, bakat-bakat cari, kalau ada kita nak berkongsi sama, hadis tak temu. Jadi kita baca dengan cepat-cepat gitulah, baca beki-beki. Kadang-kadang kita tinggal baca katik. Sebab kitab ni 5 atau 55 muka isi saja. Kalau mengikutnya, kita baca tu tak sampai 3 hari dah. Tak sampai 3 hari. Baca buk-buk gitulah. Lepas tu klik tengok sendiri dah. Tengok sendiri tempat silap betul mana tolong beki, lepas tunjuk kita katik, mudah kita nak beki. InsyaAllah setakat tu dulu. Lepas pada short lagi ni kita akan sambung kita bab puasa masuk akhir siang, munasabah kita akan tibanya bulan Ramadan. Kita ambil maklumat hukum bab puasa sikit sebanyak, tahu dah, tapi kita ngaji munasabah bab puasa. InsyaAllah lagi kita sambung pukul 9.20 lah, insyaAllah kita mula dah, nak rehat sikit. Sudah semaya Isya tu, pukul 9.20 kita mula baca kitab bab puasa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana tul arifina wa qulubana wa ja'alna amalana khalisatan li wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ijazah tu mungkin dia ada buat kertas ni.